Bersih itu mesti dilihat berlaku, bukan sekadar slogan. Kononnya Manifesto Perikatan Nasional memfokus kepada pendekatan membentuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil kerana kestabilan kerajaan adalah penting dalam mentadbir urus negara. Jom Channel tidak menafikan kestabilan kerajaan itu penting dalam tadbir urus negara kerana itu adalah fakta. Justru jom kita rentas kembali apa kata bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ustaz Ahmad Marzuq Syari berhubung slogan bersih dan stabil yang ditajanya pra pilihan raya umum ke-15 lalu. Selepas melalui mimpi ngeri 22 bulan, ramai yang sudah hilang percaya dengan slogan-slogan yang berbunyi integriti. Rakyat kini mahukan bukti. Perikatan Nasional adalah satu-satunya komponen parti membawa nafas baharu dalam arena politik dengan membawa slogan bersih dan stabil, katanya dalam satu kenyataan Harakat Daily 30 Oktober lalu. Katanya, konsep bersih yang ditonjolkan barisan calon pimpinan Perikatan Nasional adalah bersih daripada terpali isu rasuah, ketirisan dan berintegriti dalam menguruskan harta awam. Prinsip stabil yang dibawa oleh Perikatan Nasional pula adalah bebas dari ancaman ideologi liberal, komunisme dan sekularisme. Acuan politik yang ingin dibawa mestilah berprinsip negara berkebajikan dan membawa kestabilan tidak kira dari sudut politik, sosial, perundangan dan ekonomi. Demikian tegasnya. Jom Channel tidak faham apa yang dimaksudkan dengan mimpi ngeri 22 bulan yang disebut oleh Ustaz PAS ini. Apa yang Jom Channel lihat pada hari ini yang sedang bermimpi ngeri ialah rakyat Terengganu yang tenggelam. Sedangkan Menteri Besar mereka, Datuk Seri Dr. Samsudin Mokhtar, makan angin di Auckland, New Zealand. Perkara ini disahkan Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Terengganu, Ustaz Hanafi Ahmad, sambil memaklumkan Ahmad Samsuri akan pulang hari ini. InsyaAllah, Menteri Besar akan balik dari New Zealand hari ini. Tapi jam berapa tidak dapat dipastikan, katanya lapor Berita Harian. Sebelum itu, juru gambar rasmi Menteri Besar Hishamuddin Abdullah mengaku Samsuri di New Zealand. Katanya antara lain mereka kata MB tak cakna rakyat, tak pedulikan rakyat. Silakan dengan tomahan. Untuk info, MB mempunyai 2 orang anak yang belajar di New Zealand dan 2 orang cucu. Kebetulan tarikh kesan itu Terengganu ditimpa musibah banjir yang besar. Kelakarnya, pelawak sungguhlah. Sudah berbulan-bulan Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia mengeluarkan amaran bahawa Malaysia akan dilanda banjir pada bulan November dan Disember tahun ini. Malah dalam satu kenyataan, Samsuri berkata Terengganu tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana membantah pilihan raya umum diadakan pada musim banjir. Maknanya jelas, beliau tahu musim banjir akan berlaku pada bila-bila masa di hujung tahun ini. Malah beliau sendiri merupakan anak jati Terengganu. Namun beliau tetap pergi bercuti ke luar negara. Justru di mana tanggungjawabnya sebagai Menteri Besar Terengganu? Menurut laporan bernama, di Terengganu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan jumlah mangsa banjir terus meningkat daripada 36,009 orang pada 12.30 malam kemarin kepada 36,231 orang pagi tadi. Inikah nilai bersih dan stabil yang disebut dalam Manifesto Perikatan Nasional? Bukan itu sahaja lawak pemimpin Perikatan Nasional. Kebetulan kita menyentuh mengenai banjir yang melanda pantai timur ini, maka terkait sekali rancangan tempatan banjir RTB yang bernilai 15 bilion ringgit yang diluluskan oleh kerajaan terdahulu di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar. Sekiranya projek RTB itu tidak dilakukan secara rundingan terus dengan pihak berkepentingan, saya tahan kerana rundingan dalam tempoh seminggu 2, kita boleh jimatkan hampir 1 bilion ringgit dan mengikut Kementerian Keuangan dari awal sehingga proses rundingan tertakluk kepada beberapa tahap jadual kerja dan kadar pembayaran sehingga 2 bilion ringgit. Jadi kena faham kenapa saya berkeras tentang perkara ini. Daripada 15 bilion ringgit boleh dijimatkan hampir 2 bilion ringgit kerana kita hentikan amalan rundingan terus, ujarnya ketika membentang rang undang-undang RUU kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 di Dewan Rakyat Selasa lalu. Anwar yang juga Menteri Keuangan menegaskan 28 daripada 39 cadangan projek RTB yang dimohon kasar telah diluluskan secara rundingan terus dengan anggaran nilai 13.8 bilion ringgit atau lebih 90% daripada jumlah keseluruhan peruntukan, turut membabitkan syarikat kaum kerabat. Kadang-kadang rundingan terus apabila disemak syarikat menantu, syarikat anak. Ini yang kita nak elakkan. Ini bukan kenyataan melulu. Saya sebut di Parlimen setelah meneliti. Saya ingin tegaskan bahawa kerajaan perpaduan ini tidak mempersoalkan kepentingan
projek tempatan banjir. Yang saya gusar ialah duit rakyat sebegini banyak dibelanjakan dengan begitu mudah dan cepat sekali, tegasnya. Kerana itulah, menurut Anwar, beliau meminta Kementerian Keuangan untuk menilai semula proses perolehan yang dipercayai dapat menjimatkan sekurang-kurangnya RM2 bilion yang boleh diagihkan semula untuk kesejahteraan rakyat. Siapa Menteri Kasar ketika itu? Beliau ialah Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Ingat, rakyat sentiasa memerhati